Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang disayangi sekalian, dan pula kepada peminat-peminat kita semua yang mengikuti akan nahla esok kita ataupun majlis kita ini, maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita bersama pula tentang sirah Nabi SAW dan pula cara hidup Nabi dengan kaumnya dan hidup Nabi sebelum daripada bangkit akan jadi Nabi. Maka boleh kita mari pakat muzakarah, boleh mari dengar pula pada malam ni dengan apa kejadian di atas Nabi kita SAW, apa yang peristiwa dan berlaku di Nabi kita SAW. Jadi yang kita cerita dah hari yang telah lalu, malam telah lalu pada masalah Nabi kita dibangkitkan sebelum daripada dia tu jadi Nabi. Maka Nabi SAW saat itu tidak dapat persakaan apa-apa daripada ayahandanya dan tidak dapatkan pesaka walaupun seduit walaupun setel daripada ayahandanya. Jadi Alhamdulillah, jadi apa Nabi itu kecil. Nabi saat itu diwafatkan oleh ayah pada masa Nabi itu umur 2 bulan, dan pula apabila Nabi itu bersama 25, Nabi itu buat perniagaan, maka berhutang dan pula ambilkan kepala modal daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ia kata sini walamma syabba sallallahu alaihi wasallam, dan tak kala Nabi kita saat itu muda, saat ni masa dia muda. Walamma syabba sallallahu alaihi wasallam, dan tak kala masa muda ia Nabi. Masa Nabi itu muda, kana adalah ia Nabi yattajiru, Nabi itu buat perniagaan. Pada masa Nabi 25, Nabi itu buat perniagaan kepada Syam, maka penyangnya pala modal daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lagi pula Nabi pergi saat itu kepada Syam, saat ni buat perniagaan, kawin bagi Nabi dan taulan di dalam perniagaan ialah kepada As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib. As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib saat itu pergi sekali dengan Nabi buat perniagaan. Wa zahaba bitijarati li Khadijah, dan pula Nabi pergi tu buat perniagaan untuk Siti Khadijah ila Syam, pergi pada Syam ala ju'lin ya'khuzuhu, di atas satu umpahan daripada mana? Yang satu umpahan yang diambil daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudiannya walamma syarifat Khadijatu walamma syarifat Khadijatu, dan tak kala mulialah oleh Siti Khadijah bizawajihi, dengan sebab berkahwinnya Khadijah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak kala Siti Khadijah tu orang mulia dah, kemudian kau tambah mulia, dia kaya dah, kau tambah kaya lagi, mulia tambah mulia dah asal dia tu belum pada berkahwin dengan Nabi, dia tu satu za syarafin, orang yang mempunyai mulia ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila dia mari menikah dengan Nabi, mari berkahwin dengan Nabi, maka kau bertambahkan kemuliaan. Wa kanat za yasarin amila fi maliha, dan adalah ia Siti Khadijah ni zata yasarin, ialah satu perempuan yang mempunyai kemudahan, yakni mempunyai kekayaan.
Siti Khadijah hak jadi isteri yang pertama sekali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ni satu orang kemuliaan dan satu orang kekayaan. Amila beramal ia dan buat kerja ia Khadijah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maliha pada hartanya harta Khadijah. Nabi pun buat menego, buat gapo, maka semua itu daripada harta Siti Khadijah. Wa kana ya'kulu min natijati amali, dan Nabi saat itu makanlah ia daripada hasil dan natijah daripada pekerjaannya. Dua kali mau nak sini dan pula mau nak jawab dua kali malam tu dia mau tanya adakah isteri saat itu boleh wikan zakat fitrah kepada tok laki, adakah ayah saat itu boleh wi zakat kepada anak ataupun kita kata anak yang besar dah, anak yang tua dah masalah. Jadi kita nak masuk sini lalulah. Persoalan orang tanya tu, adakah isteri boleh wikan masalah zakat fitrah saat itu kepada suami? Sini kita tahu Siti Khadijah yang kaya, yang mulia. Dia orang kaya di dalam kota Mekah daripada golongan wanita. Dan dia satu orang yang kemuliaan. Maka dikenalkan, dimakruhkan di dalam kota Mekah oleh Quraisy dan Arab-Arab yang lain. Kemudian dia mau tanyanya masalah boleh ke isteri nak bagikan zakat fitrah bagi tok laki. Jawab kata boleh. Kita tengok kitab I'anah juzuk yang kedua. Jadi apabila bini saat itu dia tu kaya, kaya rela ataupun kaya raya, bini saat ni kemuliaan, maka tok lelaki tu yang susah makan selapungong, main nikah dengan isteri yang kaya, tiba-tiba tok lelaki duk kerja hasil gaji saat ni tu ambil daripada hasil yang dia kerja daripada isteri dia, sebab isteri dia ni tokai yang besar, tokai yang kaya raya. Kemudian ketika akhir-akhir tahun saat ni apabila zakat fitrah, bini dia saat ni tengok tok lelaki dia tu mu'sirun, orang yang susah, orang yang sesak, adapun bini tokai yang besar. Adakah tika ni boleh zakat fitrah kepada tok laki? Jawab kata boleh. Kalau isteri tu kaya, tok laki tu sesak dan susah, maka haruslah oleh syarak isteri nak bagikan zakat fitrah kepada siapa? Yakni kepadanya tok laki ataupun suami. Ataupun kita terduk mari anak lebih pada 100 15 dah, bini boleh anak pinak dah, maka ayah saat ni tu yang kaya, tanah anak umur 2-30 ada isteri ada anak ni, maka sesak. Maka dia mau tanya boleh ke tak nak keluar zakat kepada anak? Jawab kata boleh kalau bapak tu yang kaya, anak yang susah. Ataupun kita tak anak tu kaya, pak tu pergi susah, pergi fakir, pergi apa, maka anak harus nak bagi zakat fitrah kepada bapak. Itu dia. Maka kita faham daripada cerita Nabi ni, Nabi dia tak makan satu hasil, satu duit dan satu perkara melainkannya daripada usaha titik peluh ia sendiri. Inilah yang kita faham daripada sejarah Nabi ni. Yang pertama sekali Nabi kerja dengan titik peluh dia sendiri, dan dia makan pun makan dengan titik peluh dia sendiri. Dia tak makan dengan hak dia mau beri. Kalau ambil pun dia ambil dengan upah. Tengok dia kerja daripada harta Siti Khadijah, tapi dia ambil upah. Maknanya hak titik peluh sendiri, hak inilah yang paling berkat sekali ibu bapa. Di hari ini ibu bapa yang dirahmati, kita nak usaha lagu mana? Nak dapat rezeki yang berkat? Nak buat lagu mana? Nak hasilkan keberkatan dalam rezeki? Nak berkat di dalam hidup? Nak berkat di dalam umur? Nak berkat di dalam anak? Nak berkat dalam isteri? Nak berkat dalam rumah tangga? Ini kita sendiri kena pakat-pakat fikir, dan kita sendiri kena pakat-pakat usaha. Usaha dengan semaya hajat, usaha dengan kita minta doa, jaga ke amalan, jaga ke semaya, jaga ke taat. Maka kita nak ambil gapo-gapo satu perkara, maka kalau kita nak ambil orang, pasti kita kena minta izin daripada Tuhan. Kalau kita buat kerja gapo, jangan kita tipu orang, jangan kita kelang orang. Kerana Nabi SAW dia nak guna, nak pakai, dia nak makan, maka daripada titik peluh dia sendiri. Ni ibu bapa kita pun macam itulah. Wa haqqaqallahu mamtanna alaihi bihi fi suratid duha bi qauli jalla zikru.
dan pula telah mentahqiq oleh Allah, telah mempercerak oleh Allah, mamtanna alai, barang yang menikmati Allah ke atas Nabi, fi suratid duha, di dalam surah duha, biqaulihi jalla zikruh, dengan permannya perman Allah jalla zikruh yang maha besar oleh sebutan Allah, sebut Allah sangat-sangat besar. Mana Tuhan saat ni tu menikmatkan Nabi dalam surah duha? Tuhan katanya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ni, adakah tidak mendapat akan dikau ya Muhammad dulu engkau anak yatim piatu? Maka fa'awa, maka sekarang tu engkau tu mendiami fa'awa. Tu makna kata iwa wal irna qabla nubuwah. Dulu engkau tu yatim ya, dulu engkau tu susah ya, dulu engkau tak ada pak, tak ada mak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala saat ni mendiami engkau, mentenang akan dikau dan mengkaya akan dikau. Wa wajadan qadallan fahada, dan belum pada tumu saat ni tu, belum pada aku saat ni tu Tuhan kata, mengkaya akan dikau, mentenangkan dikau. Engkau belum pada tu, engkau tu berkelai kabut lah, tak tahu nak ke mana, tak tahu mana arah. Supaya budak hak mati pak, mati mak kan, maka duk tak tahu arah, duk tahu mana hanyuk lah dia. Kadang ada makan tik, tak ada makan tik, ada minum, tak ada minum tik, ada pakai, tak ada pakai. Kerana ayah ya tak ada, ibu ya tak ada, maka gi tak tahu arah, jadi berkelai kabut, sesak lah dia. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan kami dapat akan dikau keadaan kau susah Muhammad dulu pakai engkau, tapi sekarang Allah Taala wikaya dengan sebab dia menikah dan berkahwin dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, sebab dia tu kaya. Maka Nabi pun tupang senang nah. Tapi dua perkara yang kita boleh sini. Yang pertama, Nabi buat kerja sendiri. Nabi nak gapo, Nabi nak makan gapo, Nabi nak gapo dah, Nabi usaha dengan kaki tangan dia sendiri, dengan titik puluh dia sendiri. Inilah orang panggil rezeki yang dapat lagi pula barakah, ada keberkatan. Maka berkat ni orang panggil dah sikit ya cukup ibu apa. Tapi bagi orang hak rezeki banyak, boleh banyak tapi tak ada berkat, maka tak cukup. Bolamo kos habis, bolamo kos selera, bolamo kau jadi gitu, jadi gini dalam keluarga dia, dengan sebab rezeki dia tak berkat. Tapi Nabi SAW dia usaha dengan kaki tangan dia sendiri. Sahabat dia kata bil iwa wal irna qabla nubuwah, yakni Allah Taala kekaya dan menetapkan akan Nabi sebelum daripada jadi Nabi. Wal hidayati min nubuwati, dan Allah Subhanahu wa taala pertunjukkan kepada Nabi saat itu sebelum daripada jadi Nabi. Bermakna kata sebelum daripada Nabi itu jadi Nabi itu, Allah Subhanahu wa taala jalan, tunjuk jalan, buka jalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadahu lil kitabi wal imani wa dini Ibrahim alaihi salam. Ni Allah Subhanahu wa taala pertunjukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadahu, menghidayah Allah akan Nabi, lil kitabi, bagi kitab, yakni bagi Al-Quran yang turun kepada Nabi. Maka inilah jalan ni yang Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi. Allah Ta'ala buka jalan pada Nabi. Allah Ta'ala bukakan jalan yang cermelang, jalan yang betul, jalan yang sebenar. Dan sebab tu Allah Ta'ala bertunjukkan akan Nabi ila siratim mustaqim, kepada jalan yang betul dan jalan yang benar, dengan sebab Al-Quranul Karim turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan oleh Jibril. Sebab tu Tuhan kata hadahu lil kitab, kami dan aku, Tuhan kata menunjuk akan Nabi tu untuk kitab. Nabi saat itu dalam Quran 30 juzuk ataupun 30 juz, maka 9,900 ayat, maka setiap-tiap ayat Quran ada khadir semua ibu bapa. Tiap-tiap Quran dan setiap-tiap ayat tu ia ada khadir masing-masing. Khadir kulhu ya ada cara dia, khadir kul a'udzu birabbil falaq ya ada cara dia, khadir bagi kul a'udzu birabbin nas ya ada cara dia. Makna kata setiap-tiap ayat tu makna apa khadir, yakni Allah Taala wakil dan pula hantarkan satu malaikat untuk jagakan ayat itu.
Sebab itulah orang nak kenakkan ayat Quran tak boleh. Orang nak kena ayat Quran, nak tukar, nak tabdil, nak salin ayat Quran tak boleh. Sebab setiap-tiap ayat Allah Ta'ala wakil dan Allah Ta'ala hantarkan malaikat jagakan ayat tu. Sebab tu Tuhan katanya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hak kita ayat dah. Ayat ni bagi orang menega. Bacalah tiap-tiap kali yang nak buka menega, nak buka pintu buat menega untuk barang. Hari-hari kita nak bukakan pintu rumah kita, baca inna fatahna. Mula-mula bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Lepas tu baca ayat inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan kata inna, sesungguh kami, nahnu nazzalna zikra, kami buat turunkan az-zikir. Apa murad dengan az-zikra? Yakni Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafizun, dan kami Allah Ta'ala menjagakan akan Quran. Sebab tu Tuhan dia sanggup jaga Quran. Tak usah dia nak kena. Siapa dia yang bijak lah dunia ni, nak kena Quran tak boleh. Nak ubah Quran tak boleh. Sebab itulah orang panggil Quran ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sanggup nak bicara dan sanggup nak menjagakan dengan diri sendiri. Sebab itulah tiap-tiap ayat daripada Quran ibu bapa, ia ada khodam, ia ada malaikat duk jaga dia. Sebab tu dalam Quran, di dalam satu ayat-ayat, ia ada kehebatan, ia ada kekuatan. Tapi kita baca, kita kena ingat kepada Tuhan dia. Siapa Tuhan dia? Ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita baca tak retinya, kita baca tak ada ingat kepada Tuhan dia, tak ingat pada Allah Ta'ala, maka ayat yang kita baca itu ia tak ada kekuatan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni akan kitab, yakni akan Al-Quran kepada Nabi, lagi pula wal iman, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjuk pada Nabi pula ibu bapa, yakni akan iman. Dulu Nabi duk berkelai kabut, Nabi duk susah, Nabi tak ada bapa, Nabi tak ada ibu, Nabi tak ada ayahanda, tak ada imunda, lagi berkelai kabut lah ketika halah lu duk ngaceh, lepas duk ngaceh duk dengan bapa saudara. Tu orang panggil hidup pada Nabi tu berkelai kabut supaya kita lah tak ada ayah, tak ada ibu, tengok anak yatim, nampak duk nengung dia, duk nampak hanyut dia, nampak risau dia. Kenapa? Kerana dia tak ada tempat tupai dan tempat pengui. Maka Nabi kita masa kecil-kecil, ia tak ada tempat peng, tak ada tempat tupai. Sebab tu Tuhan katanya wa wajadaka dhallan fahada. Tapi lepas pada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pertunjukkan kepada Nabi dengan Allah Ta'ala hantarkan kitab, berikan kitab ialah Al-Quran. Ini sebagai jalan untuk Nabi nak berjalan di atas dunia. Ini satu kanun dan kaedah dan undang-undang yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Maka Nabi jalan tu garisan inilah, batasan ini, maka Nabi kita dapat selamat dan kita umat kalau ikut dengan cara Nabi, maka kita pun selamat. Kerana Tuhan garis siap dah, Tuhan buat siap dah. Kalau mu jalan turut kitab ni Muhammad, mu jalan turut dengan garisan ini, kaedah ini, kaedah Quran, kanun Quran, maka mu tu selamat. Sebab itulah kalau umat dia saat ni tu jalan ikut dengan cara Nabi, maka dia selamat. Dan pula Allah Ta'ala pada Nabi hidayah pula wal imani, dan Allah Ta'ala ke iman ni. Dah kau tambah iman, kau tambah iman. Maka iman ni, gapo dia takrif iman? Iman tu daripada amana yu'minu iman. Amana yu'minu imanan. Asalnya orang panggil fi'il mahmuz. Amana asal amana yu'minu imanan. Kama dia tukarkan hamzah dia di iman. Maka iman ini dikatakan satu perkara yang ada di dalam hati. Benda ni bukan sekadar di lidah. Makna at-tasdiqu bil qalbi, yakni kita membenarkan dengan hati kita, membenarkan kata Allah ada, membenarkan malaikat Allah, membenarkan kitab Allah, ni mana iman. Maka iman bagi para nabi ya nak semua. Kau naik, kau sari, kau naik, kau sari, kau naik. Sebab tu iman terbahagi pada tiga. Yang pertama, iman bagi hamba semacam kebiasaan kita ni. Maka iman ada turun naik, tergelar timur naik turun. Adapun iman malaikat duk setara tulah semua. Kuat setara tu. Kalau 50%, 50%. Kalau 80 semua. Kalau meta mutu kak dah 80. Tapi meta mutu kita ni, iman kita supaya meta mutu duk kita pulah derah. Yang nak derah sampai 100, 102. Meta
kereta 1 2 1 3 4 baru kita slow ya turun. Email for kita macam tu supaya meta mutu meta kereta, tapi meta bagi nabi, email bagi para anbiya dan para rasul, email dia tu meta konak semua 100 1 2 1 3 1 4 konak kenapa? Kerana meta mereka saat ni tu orang panggil kau bertambah. Kerana bagi Nabi, ia tak jatuh maksiat. Sebab tu email ia kau menekat. Sebab setiap-tiap Nabi ibu bapa yang dirahmati Allah, sebab mereka dikatakan maksum. Apabila mereka maksum, maksud Allah iman mereka pun dikata kau menekat. Tuhan uji, lepas kena uji, kau naik. Lepas Tuhan uji, berjaya uji, maka kau naik. Sebab mereka tak akan bertepuh dengan dosa sama sekali, kerana mereka dikatakan maksum. Dengan sebab maksum itulah mereka saat ni tak turunkan iman mereka. Sebab kita ni orang tak maksum, satu hari buat pahala, satu hari kita ada zikir, satu hari baca Quran, duk dah budaya ni rajin semaya, rajin baca Quran, iman naik. Duk satu harinya jadi malah berkalut kerja dengan kerak dia, kerak gapo, dengan menego lah ni duk sibuk hadiah. Maka tak ada dengan sibuk dia, jemu'uh pun tak ada. Ini kau turun. Sebab tu kita kau turun dan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ni, naik tika, turun tika. Sebab kita tak maksum daripada dosa. Dan pula wadini Ibrahim alaihi salam. Nabi kita mengikut akan berapa? Agama bagi neneknya daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Walam yakun yadri dhalika qablu, dan tidak adalah Nabi itu mengetahui akan dimakan itu. Kita tengok Quran, Nabi tak reti. Masa Nabi umur 25, Nabi tak reti lagi, belum pada menikahkan dengan Siti Khadijah kerana wahyu tak turun. Nabi tak reti hak Quran, Nabi tak reti hak iman. Tapi apabila selepas daripada Nabi menikah dan berkahwin dengan Siti Khadijah, duk satu hari Nabi berasa tak sedap dah. Rasa tak sedap dah dengan labuk, dengan adat, dengan budaya bagi fok-fok Quraisy, duk semua berhala, duk ibadat pada berhala. Nabi rasa tak sedap. Lalu tu Nabi cabut diri pergi kepada Gua Hira, yakni pergi bertapa di sana. Lepas pada bertapa itulah baru Nabi saat ni tu rasa kau nak dekat dengan Allah, rasa rasa nak ibadat ke Allah, rasa nak cucikan diri dengan Allah. Kau rasa. Lalu lepas pada tu Allah Ta'ala titah pada Jibril, turunkan kitab, turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata sini walam yakun yadri dzalika qablu, dan padahal tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan dimakan itu daripada kita. Ayat Nabi tak reti, satu ayat Nabi tak reti, sebab Nabi dikata al-ummi. Dia kita ada selawat dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai menulis. Belum daripada Jibril turun mai ke bumi, Nabi tak pandai baca dan tak pandai menulis dan tak reti hak Quran, tak reti hak email. Tapi Allah siapa dia hajar? Yani Allah Subhanahu wa taala hajar, tapi melalui Jibril itulah jadi tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi surah Asy-Syura ayat 52. Tu ada perman di dalam surah Asy-Syura ayat 52 tanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا صدق الله العظيم. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada firman, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah, saudara-saudari, hadirin hadirat semua, Allah Subhanahu wa taala nak royak kata masa Nabi belum nikah dengan Khadijah, Nabi nikah baru-baru Khadijah, Nabi tak reti apakah kita, apakah Quran, apakah ayat, apakah email. Nabi itu tak faham lagi. Nabi sendiri pun tak reti lagi. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Asy-Syura, Tuhan kata wa kadzalika auhayna ilaika ruha, dan seperti demikian itu kami wahyukan ilaika kepada engkau ya Muhammad, kami wahyu pada engkau. Apa arti wahyu? Yakni Allah Ta'ala mencapak ke dalam hati Nabi akan satu perkara dengan orang tak tahu.
Ni benda ni Tuhan capak dalam hati Nabi melalui Jibril royak pada Nabi, tapi orang lain daripada manusia kebiasaan tak tahu. Sahabat dia pun tak tahu ayat tu pia mana, ayat tu masa mana ke Nabi, maka sahabat tahu. Ini makna al-wahyu, yakni Allah Subhanahu wa taala wi pengetahuan, wi pangkan ilmu pada Nabi dengan jalan sembunyi, manusia tu tidak tahu, tapi dengan wasitah bagi Jibril mencapak ke dalam hati Nabi. Sebab tu Tuhan kata wa kadzalika auhayna ilaika ruha, dan seperti demikian itu kami witahukan, kami wahyukan ilaika, kepada engkau. Nawi pahad wahyu tu wahyu gapo makna wahyu? Yakni ibu bapa Tuhan beritahu ke Rasulullah, Tuhan beritahu pada Nabi dengan capaklah hati Nabi dengan wasitah menengahi Jibril dengan orang lain tidak tahu. Ilmu yang Tuhan wirusia kepada Nabi, beri jalan sembunyi kepada Nabi. Ilaika kepada engkau ya Muhammad, ruhan, kami wahyu pada engkau akan satu roh, min amrina, daripada pekerjaan kami. Kami wahyu akan satu roh, yakni daripada Jibril AS, daripada pekerjaan kami. Ma kunta tadri, tiadalah engkau itu Muhammad dulu daripada ning. Engkau tak tahu po, engkau tak reti po. Tuhan kata mal kitabu, apa makna arti kata kitab? Kitab tu gapo dia? Quran. Nabi tak tahu juga. Walal imanu, dan gaponya maksud dengan iman? Nabi pun tak tahu, mung pun tak tahu ya Muhammad. Tuhan katanya ma kun tatadrimal kitab walal iman, tak reti tentang kitab Quran, ayat lagu mana, baca pasal mana, mung tak reti. Belum daripada Jibril saat itu turun kepada Nabi, royak kepada Nabi, Nabi nak baca Iqra pun tak pandai. Sebab tu dia kata mal kitabmu, tak tahu apanya arti maksud dengan kitab, walal iman, dan maksud dengan iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi, dan tetapi Tuhan kata kami menjadikan akan dia, akan kitab saat itu dan iman ini, nuran, akan satu cahaya, satu nur, cahaya, nahdi bihi, yang kami beri pertunjukkan dengan dia, dengan nur, man nasya'u min ibadina, akan mereka yang kami kanakkan dia daripada hamba-hamba kami. Ingat molek ibu bapa, Quran dikatakan cahaya, iman kita pun dikatakan cahaya. Benda percaya, benda bersinar, ya Allah Ta'ala taruh di dalam hati. Sebab tu bagi adik-adik kita hafal Quran, kalau maksiat banyak lah hati, maksiat hati banyak, cemas hati banyak, maka Quran dia nak lopak tu baik, nak gilah. Sebab apa? Sebab ilmu Allah dan Quran dan iman orang panggil satu cahaya Allah, nurullah. Ni nurullah, Quran satu cahaya, dan pula kitab terkata satu cahaya. Ilmu agama dikatakan cahaya, maka cahaya ia nak duduk tempat cuci. Apabila tempat tu cuci, maka cahaya tu ia berkekal di situ. Tapi apabila cahaya saat ni tu tempat ia cuma bekas cuma, supaya hati kita ni cuma, maka dia saat ni tu ia tak duduk. Nur tu, nur Quran, nurul ilmi, nurul iman, ia tak bertapak. Sebab tu orang rajin buat maksiat, maka iman ia kau turun, iman kau kerana iman kau kelecah, iman kau cabut, iman kau lari. Sebab apa? Iman ia tak duduk pada tempat cemah. Ambo nak goyak satu cerita daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu hari ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Syafi'i kita saat ni tu ada mari kecek dalam hati, rasa kata haddasa. Imam Syafi'i tu duk berkecek, di dalam diri dia terasa berai perasaan lah. Hadithun nafsi. Makna tu haddasa al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duk berkecek ke dalam hati dia, dalam jiwa dia, aku ni aling weh. Mari telitahlah tu ya, kata dia tu aling. Apabila Imam Syafi'i mari telitah khawatir macam tu, mari berasa kata dia tu aling, satu ketika dan satu hari itu juga Imam Syafi'i saat ni tu naik nak jadi tu imam. Ni nak ayat tak? Naik nak jadi tu imam saat ni tu, apabila takbir pak Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asilah,
Duk-duk mari, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan Al-Fatihah itulah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak baca alham tak boleh. Nak baca alham tu tak boleh. Kenapa? Radak Imam Syafi'i mufti dan imam yang besar dan imam yang alim ke akan mazhab. Orang mengikut macam kita mengikut dalam fiqh mazhab Syafi'i. Tapi satu hari Imam Syafi'i ada telitah di dalam hati, maka kata dia ni alim. Tak ada dah kawasan ni akulah alim. Berasa kata alim. Satu hari Imam Syafi'i nak jadi tu imam saat ni tu, maka nak baca Fatihah tak boleh. Gelak cik tak nampak. Fatihah ni Allah, orang panggil kita kau ingat kata dah. Mu ingat sepuluh Fatihah tu Kalau mu mengapa pun ingat sepuluh Fatihah. Kalau mu buat amal doa pun ingat sepuluh Fatihah. Nak oyak tu Fatihah ni tak lupa. Naik panyo turun panyo semula. Naik papine turun papine. Tak lupa. Kerana dia ingat cekak-cekak orang panggil Fatihah ni jadi daging darah kita dah. Dah. Jadi daging darah kita. Apa boleh jadi daging darah? Letih cara mana boleh baca Fatihah. Naik nyo turun nyo, naik pini turun pini, naik pandia turun dia. Fatihah marilah letih boleh baca. Tapi Tuhan nak ujikan Syafi'i. Tuhan nak ibtilak Syafi'i kerana ada telitah di dalam maksiat hati dia, berasa kata dia aling ibu bapa. Apa boleh dia tahu dia ni bahasa aling pada orang? Satu hari nak jadi terimam, maka nak baca Fatihah tak boleh. Orang lik belakang tu kena royak weh. Apa Imam Syafi'i macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Senyap. Tak gamak gelak cik dalam kepala oleh otak nak kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak kata tak boleh. Orang belakang kena heret podi Imam Syafi'i. Orang belakang heret Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Syafi'i pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maka Imam Syafi'i berasa derita, berasa duka cita, kok mana boleh aku saat ni tu Fatihah nak baca hari-hari 70 kali sehari, nak baca tak boleh. Kawan ni jadi imam, siapa nak baca Fatihah tak boleh. Maka Imam Syafi'i pun ibu bapa pergi temu dengan tok guru dia. Pergi jumpa dengan tok guru dia, maka dia kata, ya tuan guru, ya syekh, dengan sebab apa aku saat ni tu masuk dalam semaya, aku saat ni tak gamar sikit habuk, tak nampak sikit habuk, nak baca Fatihah tak boleh, siapa orang kena tarik lek belakang. Maka kata gurunya, ya Syafi'i, apabila orang kita ni ada maksiat, orang kita ni berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan tarikkan ilmu itu. Maka tu kata al ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asin. Bermula ilmu itu dikatakan cahaya, ilmu dikata cahaya bersinar apa kita buka pelita nampak cerah weh. Cuba kita mari katuk api mampu gelak cing. Dah. Maka ilmu ni pun apabila datang maksiat. Apa maksiat di dalam mana? Di dalam hati Imam Syafi'i. Dah. Di dalam hati Imam Syafi'i itu ada telitahnya, ialah apa? Berasa kata aling, berasa kata bijak, berasa kata panah, maka tercabut dah cahaya ilmu dalam Imam Syafi'i, maka siapa Syafi'i itu nak baca Fatihah tak boleh. Kerana al-ilmu nur, ialah cahaya, wa nurullah, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala saning, la yuhda li asin, tidak ditunjuk, tidak dihidayat, tak diberi bagi orang yang deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu bapa, kalau kita nak iman kita kau pertama, nak iman kita kau meneka, nak ilmu kita kau pertama, nak ilmu kita kau meneka, nak kan amal kau meneka, yakni di dalam hati kita, mulut dan anggota kita semua, yakni kita kena buangkan sifat-sifat tak molek, sifat maksiat, sifat berdosa, daripada deki dan kena kata kok re jahat seka, kok re apa semua ni kita kena buang dalam hati kita. Kerana ada benda ni iman kita ya tak jadi kau naik, ya jadi kau turun, kau peranak, kau jatuh dengan sebab maksiat hati, daripada ria, daripada ujub, daripada takabur, daripada sem'ah. Benda inilah duk peranak, duk perenyekkan ilmu kita yang ada, dan duk perenyekkan masalah amalan-amalan dan iman kita.
Ini yang amo nak cerita dan amo nak royaknya Allah Subhanahu wa taala nak wikan iman kau kuat, nak wikan ilmu kau meneka, nak wikan masalah nah Quran kita kau bertambah di dalam hati kita, bermakna kita tu jangan banyak maksiat, jangan banyak deraka kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana benda-benda macam ni yang membawa kepada kita saat ni tu jadi lama, lepas tu jadi apa? Orang panggil jadi lemak di dalam iman dan lemak di dalam ilmu kita. Nah, ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari hadirin hadirat yang disayangi, maka kita tanamkanlah di dalam hati kita daripada as-sifatul mamduhah, daripada sifat-sifat yang dipujikan oleh Allah dan dipujikan oleh syarak. Mana sifat yang Allah Ta'ala puji? Yang pertama sifat sabar, yang kedua sifat taqwa, yang ketiga sifat hilmu, sifat lamak marah, yang keempat daripada sifat gapo? Sifat qanaah. Dan pula di dalam hati kita tanam pula sifat gapo? Yakni sifat husnudzan. Ni sifat molek-molek berapa nak cerita? Sifat ni ya ada dua. Sebab di hari lala ni orang kita hak luar tak ada kena kecek dah, banyak maksiat dah, banyak berdosa dah, pas berdosa luar sampai ke hati. Maka maksiatun fil qalbi, maksiatun fil batin ni ia ada dua. Ia ada apa? Ya di dalam hati kita ni ada sifat-sifat yang mamduhah, hak mau contoh saat ni. Mana sifat-sifat yang dipuji oleh syarak? Yakni seperti sifat sabar. Sabar kita demo buatlah mana kita sabar. Demo saat ni tu katalah mana kita sabar. Kita malas semaya tara mana kita sabar. Kalau kita malas zikir mana kita sabar. Malas baca Quran pun kita kacau baca. Ni orang panggil sifat yang dipujikan oleh syarak. Nah, sifat yang syarak berkeni dan syarak puji-pujikan. Dan setengah daripada sifat syarak kena, sifat ni boleh pahala belakang ni kalau ada dalam hati kita, kalau sabit dalam hati kita, kalau tertanam dalam hati kita, maka sifat ni makna dapat pahala dengan dia. Misalnya orang kata kita kata gapo astaghfirullahalazim, ataupun kita tak alhamdulillah. Kita tak kata apa, demo tak ada jawab balik, maka kita boleh pahala. Dan sifat lagi molek, sifat mamduhah daripada sifat taqwa, yakni kita takut ke Allah walaupun di hadapan orang ataupun belakang orang, kita takut ke Allah, yakni junjungkan titah Allah SWT semata-mata, junjungkan perintah Allah dan kita menjauhkan diri kita daripada larangan Allah. Ni sifat molek. Dan pula sifat lamak marah. Sifat lamak marah, nak buris sikit kita nak marah sikit kita sabar, sifat yang ada lamak marah. Dan setengah daripada sifat yang terpuji juga oleh syarak, yakni husnudzan, yakni kita yakni kita elok suka kepada saudara-saudara kita dan saudari kita, maka dengan elok suka ini dikatakan sifat yang terdapat pahala juga ibu bapa yang dirahmati. Mana sifat hak yang dilarangkan oleh syarak? Hak syarak tak berkeni, hak syarak duk cucur, hak syarak duk larang. Mana sifat macam mana? Yakni seperti sifat kita hasad deki. Sifat hasabar saat ni kita royak dah tu kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendak minta pertolonganlah oleh kamu orang-orang beriman bis-salah dengan semaya. Bis-sabri dengan sabar, was-salah dan pula dengan semaya. Tuhan suruh kita minta tolong dengan sifat sabar dan pula dengan sifat apa? Yakni dengan sembahyang. Ada pun masalah ni, masalah sifat hasad, hak ni kita kena buai ni. Syarak tak berkeni ni. Syarak tak kena. Banyaklah orang-orang kita di hari ni banyak bersifat dengan deki kenat ni, banyak sangat-sangat tak kena demo kita berdeki nak hilangkan nikmat daripada seorang. Ini sifat tak molek ni. Sifat syarak tak berkeni. Kita tahu cekak-cekak dah kata benda ni tak molek. Benda ni saat ni tu Tuhan marah. Benda ni Tuhan tak berkeni. Kerana Nabi SAW bersabda, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Atau kama qal. Nabi kata innal hasada, sesungguh bahawa sifat hasad deki. Hasad ni ya duduk dalam. Seorang yang bersifat nama hasid, orang yang kena hasad nama mahsud. Maka sifat yang duk dalam, duk tanil diri lah hati seorang ni dikatakan sifat hasad. Maka Nabi SAW kata innal hasada ya'kulul hasanat
kama ta'kulun narul hatabah. Sesungguh amalan dan pula sifat hasad deki. Gapo kau takrif hasad deki? Yakni iradatu zawalin ni'ami. Yakni kanak kisah orang nak menghilangkan nikmat-nikmat di saudaranya. Yang iradatu zawalin ni'ami inda akhihi. Dia kanak nak hilangkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi di saudaranya. Tak kira lah kita tengok demo tumbuh tu besar. Oh kita deki bila mu nak makan dia api. Kita tengok anak dia jangok bila nak belaga dengan mutu. Bila belaga mutu widok rebek muluk-muluk. Kamu ni kita tengok kereta dia baru. Bila kereta dia blok belaga tielak wi pecah pita, wi pecah ka injing nak ambil tak leh. Ni. Jadi kita kanak kepada saudara kita nak wi hilangkan nikmat yang ada pada dia, nikmat Allah Taala bagi. Ning dikatakan hasad deki. Maka Nabi kata innal hasada ya'kulul hasanat, sesungguh sifat hasad deki icari sayaning yang makankan segala kebajikan kita. Semaya kita apabila kita ada hasad korang, maka amalan pahala amalan dimakankan oleh sifat hasad deki. Jadi kalau kita deki pada seorang, kalau kereta baru demo nak belaga pecahkan kereta, balik kereta kaki naik ke langit, jadi hancur kereta dia tak boleh make. Nah, siapa jual besi buruk. Kalau anak demo tu jangok minta belaga mutu belaga mati je nak patah tekak kan. Deh. Maka sifat lagu ni ya duk semaya, pahala semaya dia habis makanlah. Akan hasanat kama ta'kulun narul hatabah, seperti mana makanlah oleh api akan kayu api. Kita tengok api duk lulu, kita tahu kayu api duk start lulu makan habis. Kita tak stok pula lulu habis. Kita tak dua toko api duk kuat, maka makan puak habis. Tak tiga tok habis. Maka api makan kayu api, macam tu juga amalan sifat hasad deki yang makankan pahala-pahala kita semacam api makan kayu api tu. Dan ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi pula setengah daripada sifat riya. Ni hak syarak tak berkena juga ni, sifat riya. Riya ni apa? Wa amal kerana orang. Hasad deki tu, lepas tu sifat hasad tu tinggi dah, dosa besar dah. Makankan masalah amalan pahala-pahala hasanat, pahala-pahala kebajikan kita semacam api makan kayu api. Icari saya, lepas tu dia tinggi daripada icari saya. Orang panggil sifat apa? Haqad, yakni berdenam. Tengok dia tu tak boleh, denai hati. Jadi dia tinggi lagi, tinggi pada hasad lagi, dia berdenai. Bahasa si orang panggil apa? Akatik. Akatik dengan seorang tak boleh tengok. Telitah bayar tak boleh. Wasa akatik dengan dia tu tak berkenih. Kalau sebut keluarga demo tu wasa akatik, taruhkan denai di dalam hati. Hak ni dia tinggi lebih daripada sifat hasad deki lagi. Dan pula benda-benda ni semua hak syarat celah dan syarat saat ni tu tak berkenan. Apa tu kita nak waya? Pia hak mati mula-mula di dalam dunia. Lepas tu siapa dia hak hasad deki mula-mula dalam dunia? Tengok. Jadi mau nak royak, nak tabak tanah ke apa, nak bangkit daripada awal lagi. Nak royak usul asal orang asal. Maka orang asal tak berjaya. Mana tak berjaya? Ni sifat hak syarak tak berkena. Mana? Yakni daripada anak tu Adam dan tu Hawa. Ni manusia hak mula-mula timbul sifat hasad deki. Mana? Daripada Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, ya sebab tu Hawa dan tu Adam dulu, apabila ia beranak, ia tubik dua orang lalu dah. Ni pisik tu Adam, beranak pak tubik jatah betina. Dah. Beranak pula terik dua, orang panggil cuk yang kedua, kumpul yang kedua, tubik jatah betina. Maka tu ada beranak hak mula-mula tubikkan Habil, dengan adik ia betina. Dan pula beranak cuk yang kedua pula tubik Qabil dengan adik ia betina. Tapi adik bagi Qabil ni jangan. Adik bagi Habil tak comel. Tapi orang panggil syariah. Undang-undang yang Allah Subhanahu wa taala turun kepada tu Adam alaihi salam. Jadi kalau beranak dua jatah tina, dua jatah tina, jadi hak kakak hak ning, dia kena pergi menikah dengan adik hak ning. Mana Habil kena pergi menikah dengan adik bagi Qabil. Qabil kena menikah dengan adik bagi Habil. Ini syariah dan undang-undang agama pada masa Nabi alaihi salam, syariah yang Allah Taala turun pada tu Adam. Maka apabila Adam alaihi salam saat itu
Dengan molek ni sifat hasad deki hak mula-mula tubik daripada manusia. Bukan kita sekarang nak oyak pada Nuh, tok nenek kita lagi tu. Daripada anak cucu anak tok ade hak mula-mula. Pas kita ni cucu cicit anak munga, cucu cicit Bani Adam daripada anak-anak cucu tok Adam. Sebab tu tok Adam dikatakan Abul Bashar, bapa manusia. Adapun Nabi Ibrahim AS dinamakan Abul Arab, bapa bagi fu Arab. Faham molek ni? Kama dia sifat asal deki ni nak yata berjaya ke tak berjaya berapa? Dengar deh. Yang dirahmati Allah, ibu bapa saudara-saudari semua, maka Qabil dan Habil apabila tu adik ambil Habil pergi nikah dengan adik bagi Qabil, maka Qabil pergi nikah dengan adik bagi Habil, maka tak puas hatilah dua orang ni. Habil tak ada gapo, ya orang juru, ya turutkan ayah dia dan pula bapa dia. Turutkan tu adik dan tu awak mak dia. Tapi sebelah balik Qabil ya tak jam. Ya tak jang ayah kerana kita beranak dengan adik kita comel pasal apa pergi duk nikah dengan abang habis tu, maka duk mari tak puas hati. Tak puas hati. Apabila tak puas hati saat ni tu, maka sebelah balik Qabil nak buat lagu mana tak reti. Masa tu tak pandai nak bunuh orang. Sebab masa tu orang panggil awal dunia, dan awal dunia, awal alih, manusia baru timbul daripada tu Adam dan tu Hawa, anaknya dua cuk daripada Habil dan Qabil. Habil dengan adik dia, Qabil dengan adik dia. Tak pandai lagi cara nak berdeki ke orang. Tak pandai lagi cara nak bunuh ke orang. Maka hari tu Allah Ta'ala taruh dah, capak dah di dalam sifat bagi Qabil tu, berasa tak puas hati. Tak puas hati ni dikatakan sifat hasad ni, tak puas hati. Timbul daripada Nuh lagi, tok nenek kita lagi. Qabil tak puas hati. Apabila sifat tak molek mari, tak puas hati, nak buat lagu mana lah mana kita nak kelik adik kita ni. Sebab orang beranak kita nak nikah kita, sebab dia jangok. Apabila tak puas hati, di sinilah mari bisik ke syaitan. Bisik ke daripada syaitan, bisik ke daripada iblis. Sebab tu ni kata iblis ni dia bijak. Iblis ni alim. Dia duk mengajar 7 lapis langit daripada para malaikat di atas langit 7 lapis. Maka anak murid bagi Azazil, anak murid bagi iblis laknatullah alaih. Pas kita lah ni Allah tak ada kena kecek alim kodak-kodak nak tipu dia ngik lah. Sebab itulah kita ibu bapa wal iyazubillah, syaitan tu dia sentiasa dia janji dengan Allah, dia nak tipukan anak cucu tu ada sebab dia berdeki kepada tu ada. Syaitan dia berdeki kepada tu ada duduk dalam syurga. Jadi kama dia pada dia tiba-tiba boleh duduk syurga. Dia ni jadi belum pada tu ada duduk mengajar malaikat beribu-ribu tahun di langit. Kok mana kena sembah tak? Tu dia tak puas hati kepada magadah. Maka duk mari anak bagi tu ada ni Qabil dengan Habil, maka Qabil tak puas hati kepada Habil, maka Qabil sana pisah nak buat lahanan. Maka bisik ke mari le telinga. Ni nak oyak bisik ke hak fok kena nyakit-nyakit macam ni. Bisik ke mari nah. Kadang-kadang bisik ke tu, kalau gaduh nak semaya, orang baru bayar, maya tagi pun deh. Ni bisik ke ni. Orang nak bel baru sudah saat ni patut qomat 15 minit muka dulu deh, kita bergulung dulu deh, kita kecek buah dulu. Ni orang panggil bisikan, ni bahasa Arab panggil khawatir. Apa? Pelitasan, bisikan daripada gangguan dan pula syaitan. Tu bisikan tamada. Ada setengah bisikan ni. Bisikan Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Ada boleh tengok. Ada boleh nampak. Tengok kita ni. Ada boleh tengok, boleh nampak. Bisikan tu. Tipu daya. Maka setan mari duk kecek dengan Qabil. Dia kata Qabil, dia temula masa ni tak pandai nak bunuh orang lagi. Bedi pun tak ada, pisah pun tak ada, kapok pun tak ada, APC pun tak ada, bang tak ada, bang tak ada, bedi peluh harap ber pun tak ada belaka. Masa Qabil habis ni. Tapi nak royak kata setan mari bisik di dalam telinga dan hati sinabari bagi Qabil. Dia kata gini, Qabil, mu ambil tokau batu ketika habis tu duk senyap, duk sore, duk dia mu ambil gi tokau batu, mu gi remah tah pala dia. Sebab setan iblis dia tok guru malaikat. Dia duk ngajar malaikat beribu-ribu tahun dah atas langit. Pasal apa ke mana kata Qabil tu nak bunuh dan masalah habis tu benda nipis bagi setan, benda nipis bagi Azazil.
Sebab tu kita lah ni duk mengaku aling, duk bahasa pandai, bahasa reti. Oh, aku tak ditipu. Setai hatta fok lapis borikat dia, lapis komando dia, lapis daripada fok pukong pukat ya. Hak pukong ya hatta pukong, hak pukat ya hatta pukat. Lagi pula hak fok pesing dak kana komando hatta komando. Hak pesing gapo lagi fok nu. Ukarat ya hatta pesing ukarat. No ya atas setai ya ada orang panggil luk gapo. Luk ling ya banyak, lepas datuk orang panggil budak-budak dia tu ramai. Deh. Kalau kita nak kecek hal setan ni, setan banyak tak banyak kita tengok upuk tah dunia. Upuk tah dunia cuma nah setannya tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak wi kita nampak. Allah Taala tak wi kita nanan tengok. Sebab yak beriung, kalau jamal yak beriung. Kalau kita boleh berjalan tengok dari mana ni. Tak berjalan lah kita, akik kaki seumur lah kita. Kemudian kobe tu kecek dengan habis. Mana setan tu bisik dalam telinga bagi kobe, dia kata kobe, mumik batu saat ni tu meremah tah pala bagi habis. Maka kobe saat ni tu duk bisik ke mari khawatir di dalam diri dia. Maka lepas pada tu kobe pun saat ni tu ambil toko batu geremah tah pala abah dia. Remah letung tu darah yak gelemeh, darah yak bergelombang, darah yak mengalir, maka lepas tih mati. Deh. Apabila mati habis, satu perkara pula jadi masalah bagi kobe. Masalah ke apa? Nak taruh lagu mana, nak buat macam mana, apabila mati kan habis kakak dia ni, nak buat lagu mana nama ke ayah dia tahu, dari pula mak dia tahu, nak buat macam mana. Nah, tak reti cara nak taruh. Ni dengan mula. Inilah mula-mulanya di kampung dan ditanamkan, digalikan lubang kubur dan digalikan tubal leye. Inilah puca ni Allah Taala hajar. Allah Ta'ala buat lagu nak. Apabila kobe duduk menengun, buat lagu mana. Dia ayah tahu, ayah murid. Bunuhkan kakak habis ni. Darah yak gelombang, darah yak gelemeh. Darah yak mengalir, gelepar titi mati. Tak tahu nak buat macam mana. Ini syariah ya Allah Ta'ala hajarnya. Gara. Allah Ta'ala hatta ni nak kata hikmah Allah. Hatta akan gagak dua ekor bergomo. Kuah, pelago, bom, gomo. Mapuh sekor daripada gagak. Apabila mapuh sekor daripada gagak, maka gagak sekor lagi. Nah, dia ambil kaki dia, galikan tanah. Tapi kau bedok tengok tu. Duk bala tung. Nah, bala kuang gimari, maka mampu sekor jatuh tah boming. Maka hak sekor lagi hak benih tu, maka dia ambil kaki dia kucah kaki di tanah. Maka ambil sekor lagi, dia kuih, masuk dalam tanah. Ayah ambil tanah saat ni tu, kamu. Maka kobi pun boleh tengok lagu tu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada dia. Ni cara munak tani mati. Inilah cara munak tani dan munak tani bagi orang mati. Inilah liye bagi mati. Mu kena buat lagu ni. Inilah syariah yang disuruh kita. Bukan masa sekarang. Apabila seorang mati, galikan lubang liye. Lepas lubang liye, mik manusia saat ni kapal dengan kabutih. Maka masuk. Ini hak Allah Taala hajar mula-mula kepada kobe. Tapi nak royak kata orang bersifat dengan denai, bersifat dengan hasad deki, maka dia tak berjaya semata-mata. Dia tak berjaya apabila seperti iblis laknatullahu alaih, sebab ia ada sifat takabur, sifat dilarang dan dicela oleh syarak, sebab tak sujud kepada magad dia, bukan sujud pada magad dia. Ini satu titah dan arahan daripada Allah Taala sendiri. Tapi ia pakaikan sifat takabur, maka dia tak berjaya. Siapa kata nak iz qulna lil malaikati isjudu wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat iblis sore ya yang dia tak sujud kepada magad dia, dia angang, dia abai, dia tak maunya, wastakbara, dan sombong dia daripada titahan Allah, wa kana minal kafirin, dan adalah iblis ni setengah daripada orang-orang yang kufur dengan Allah. Apabila dia kufur dengan Allah dengan sebab sifat kibir dia, sifat sombong dia, sifat takabur dia, inilah keputusannya dan inilah hujah jatuh, yakni ia akan terujung di dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa, jangan kita duk pakai sifat kibir seperti iblis laknatullah alaih. Jangan kita duk pakai akan sifat asadiki seperti Qabil yang bunuhkan Habil. Maka dua-dua ini daripada orang yang tidak berjaya di dunia hingga sampai akhirat. Dia akan tergelang di bawah patah api neraka jahanam. Wal iyazubillah. Ibu bapa yang dirahmati Allah, marilah kita pakak-pakak renung dan kita pakak-pakak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala ganti rahmat dan nikmat pada kita semua. Nah, maka kita sekadar ni, lepas tu kita nak bacakan soalan yang dia mau tanya sepatah dua. Jadi hak semalamnya dia mau tanya, adakah kalau kita mimpi kan jahat, mimpi karuk. Nah, ya ada mimpi lah, mimpi tak molek. Nah, mimpi tak molek lah tidur dia. Dah. Jadi ada mimpi tak molek, dia mau tahu doa mana, babo cara lagu mana kita mimpi tak molek ni. Ni. Maka amo nak royak kalau ada mimpi tak molek, mimpi ngaruk lah di dalam tidur kita. Maka kita saat ni tu mula-mula sekali amo nak royak. Jadi dulu kita duk dengar orang tua, dia duk royak kemo, dia kata apabila mimpi tak molek, satunya mung jangan royak kepada orang. We cukup 3 hari dulu. Dah. We cukup 3 hari dulu baru menggoyak ke orang. Kalau kita mimpi tak molek, kita semaya hajat dulu. Lepas pada mimpi bakit bangun semaya. Lepas pada tu kita semaya hajat. Lepas tu kalau kita mimpi tak molek, maka kita baca dulu 3 kul ataupun 4 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falak. Qul a'udzu birabbin nas. Kita tu semua pergi ke depan. Semua tu bit luar rumah kita dulu. Maka retak lah rumah kita. Ning kalau kita mimpi fan maidi ataupun fan rai di dalam mimpi kita, ataupun fan rai kita lagu ni, nafsu perasaan tanah, perasaan mimpi karut tu daripada masalahnya orang besar ataupun orang hitam letuk mari nak terekal kita, ataupun gajah hamak kita, ataupun mimpi rimau nak terekal kita, ataupun mimpi rumah kita saat ni terbakar di api. Maka kalau kita mimpi macam ni, jangan kita royak korek lepas 3 hari dulu. Lepas tu kita bangun waktu malam, kita mi'at semaya. Lepas dah tu kita baca pakku, kita mi'at tu semua wakfuf tu baik luar rumah kita dulu. Jadi hak ni dulu kita dengar pada orang tua kita duk cerita. Tapi apabila kita pergi ngaji di dalam Sahih Bukhari, Imam Ibn Bukhari, kita tengok hujung-hujung hadis, hak 7,000, rakan 7,500, kita tengok hujung-hujung hadis Bukhari, maka Nabi ada pesan, kalau mung saat ni tu ada mimpi, ra'aituka fil manam, ra'aita fil manam, nampaklah engkau di dalam mimpi engkau akan sesuatu yang tak baik daripada gajah hamba engkau, ataupun memimpi kata duk main buat lamungkan budak. Ni dah lakon ni lamung budak, malam-malam duk main budak teriak wek-wek, kita ambil dukung. Ni jelah lakon ni. Ni menyakit belakang ni. Mimpi duk main dengan budak semua. Taknya hari esok sakit lu dah. Esok menyocok lah tubuh, panas, pedih lah, nak duk tak boleh tidur, tak jenera. Sebab dia duk main dengan budak. Ibu bapa, kalau kita mimpi macam ni, maka dalam hadis Nabi kata mungkin bacakan pakku, baca kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Lepas tu musiuk hambukan ai, lepas tu mu tidur semula, jangan royak kau orang tu 3 hari dah. Lepas tu 3 hari mung saat ni tu baru royak. Kalau mimpi tak molek, kalau mimpi molek. Mimpi molek ni kita nak royak pun boleh, tapi kita kena royak kepada orang hak reti takbir mimpi. Amo nak contoh dan nak contoh ada satu orang laki-laki, dia jadi daripada pelajar ilmu, daripada tulabul ilmi, pelajar agama, duk mengaji. Tiba-tiba satu rajul ini, satu budak ni, satu pelajar ni, dia mimpi kata dia minum air laut habis semua. Malam tu saat ni tu dia mimpi minum air laut. Makan air laut sampai habis butir laut. Maka dia pergi royak ke sahaja dia. Royak kepada taulan dan kawan dia. Sebab tu kita nak royak mimpi ni, kena royak kepada orang yang pandai takbir mimpi. Orang yang pandai royak mimpi. Jangan duk royak selerak tabak tu. Kalau kita pergi royak kepada orang tak pandai, takbir mimpi tu jadi selerak. Kamu dia budak pelajar agama ni, misalnya tok pakailah kita misalnya huda-huda, dia mimpi katanya, dia ada minum air laut, habis wutir laut. Kamu dia pergi royak ke saya. Dia kata semalam, mak, kawan ada mimpi kawan minum air laut habis butir. Oh, mamak kata, mung tak ada gamuk kaya, mung tak ada gamuk yawi. Allah, ada gamuk ke air laut sebutir. Kita minum air sejak tak habis dah. Tak ada gamuk rasa. Mung kecek ni, Allah tak darat. Kita pergi royak masalah mimpi kita tu kepada orang tak reti tak habis mimpi. Tiba-tiba budak ni tok pakai ni, pelajar ni, dia royak kepada tok weh. Dia kata, ya tuan guru, ya syekhi, semalam amo ada mimpi. Memimpi lah mana tok weh tu?
Dia kata amo dah mimpi minum air habis putih ibu nah tok guru. Oh. Amo dah mimpi minum air habis putih habis telak tu mau minum bis. Tok guru kata memimpilah tu. Mu ada royak kau orang tak? Ya tak ada royak. Royak ke sana. Saya mau tak ada arah mung saat ni tu. Oh kecek kan bahang tah darat mimpi mung lagu tu. Tok guru ya pun menangis lah. Tok guru ya pun teriak hu tak pe dia. Teriak tok guru dia. Mengoyak dah sai, mengoyak dah. Royak tak nak kata mimpi minum air habis putih. Pasal mun kata ngana tak habis. Tak ada gamuk mun mimpi, kecek tak ada gamuk orang panggil rai sarak, ngai mun ni. Tok guru ya pun teriaklah menangislah. Pas tok guru ya kata ngana, "Hei budak, hei tulabi, hei waladi, ya bunayya, hei anakku." Dia kata sekira mimpi mung ni, kalau mung tak royak kepada sangai mung, kalau mung tak royak pada taulan mung, kalau mung tak royak pada kawan mung, maka nascaya mung ni pada zaman mung, pada asrihi wa zamanihi, pada masa mung ketika mung lah yang paling besar daripada orang aling. Mung lah sealing-aling di zaman mung dan masa mung. Sebab itulah ibu bapa yang dirahmati, kalau kita ada mimpi pelik-pelik. Mimpi hak molek tapi hak molek-molek, lepas tu rasa pelik weh. Mimpi tengok matahari, dah. Mimpi tengok duk wah bulan, mimpi tengok Rasulullah, mimpi nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ning kita kena tanya kepada orang-orang yang pandai tak bermimpi. Jangan duk giroyak orang ikut gerak ni. Dah. Mimpi jumpa Rasulullah, mimpi jumpa dengan Allah Ta'ala sendiri, mimpi jumpa dengan Jibril, ataupun mimpi matahari besar duk dapat kita. Apakah nak tabir mimpi ni? Ini kena tanya kepada orang-orang ahlinya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala katanya, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Mung kena tanya ahli zikir, orang yang pandai. Tu murad dengan ahla zikri, orang yang pandai, orang yang mengerti daripada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuikan benda tu. Ni ibu bapa, jadi kalau kita ada mimpi perkara yang pelik, perkara tu orang panggil benda ni tak berlaku pada ada. Tengok matahari besar duk dak pai kita, tengokkan bulan duk dak pai kita, ataupun fak cuk putih mari temu dengan kita. Ni kita kena tanya orang yang pandai-pandai deh. Tu sama masalah mimpi ni. Kemudian dia katanya hak malam malam lagi kata duitku hak untuk nak buat mengaji jadi reba. Kau saya tu masalah duitku untuk nak mengaji tu adakah jadi reba? Masalah kita mik 2000 sebulan, capur-capur semua 100,000. Lepas daripada tu kena bayar 150,000 ataupun 180,000. Hak 80,000 tu gapo dia? Kita ambil 100,000 ya, ada buat ngaji 2,000 sebulan, 2,500 sebulan, 2,500 sebulan. Tiba-tiba ketika kita bayar, kena bayar 180. Hak 80 lagi tu gapo? Itulah orang panggil ribawiyun az-ziyadah bila iwadin. Yakni duit hak demo boleh daripada kita ada tipu daya dan pula orang panggil cara berhutang. Tapi berhutang tu kena bayar lebih. Adapun berhutang saat ni tu kita tak sama tumbuk 100 bayar 100. Lepas tu masalah kita nak wisagu hati, hak tu lain cara. Ni kita beri 100, kena bayar 180. Kalau kita rasa dengan zohirnya, dengan hati kita sepenuh kita nak widak, tapi tak ada arah kerana terkepit, duit tak ada nak mengaji. Ambil juga. Pas duit tu duit apa tu? Dikatakan ribawiyun, di situ adanya ribawi, ada reba dah. Tu dia. Dia mau tanya sini salam babo. Babo Yahudi tamsa mirub binatang katun rau Islam saidai mai. Babo pun nah. Dia kata Yahudi buatkan gambar menate ada di baju. Awak gambar menate lah, gambar ikutlah, gambar hanying ko. Ataupun gambar tu gambar nak kuda, ataupun gambar tu gambar dah. Binatang lah kambing ko, gambar-gambar dah. Badok ko daripada gapo? Daripada kita tu. Gambar gapo lagi? Hak dok dang-dang lagi gambar lah ni. Gambar orang, gambar menate, gambar daripada nah. Buwe, buwe orang panggil apa? Nah, mi, buat mi di baju. Kemudian cara masalahnya boleh pakai ke tak boleh pakai baju ni. Tanya, deh, boleh pakai ke tak boleh pakai? Jawab kata gambar-gambar ni hak sunguti. Kalau kita nak pakai kau dado kat luar tu boleh lagi. Tapi kalau di dalam semaya kita hak ni tak comel sekali. Sebab apabila kita masuk semaya dengan baju bergambar, kita sendiri pun kadang-kadang duk tengok gambar kita.
Lepas tu orang masuk le sejik saat ni tu tengok, oh jadi baju yo gambar. Oh masya-Allah. Kalau gambar darah dia mau pakai duk perhati oleh belakang, dia perhati gambar darah tu. Kalau gambar menatap kan duk tengok, oh jadi. Nah, gambar saat ni tu gambar yo comel, gambar baju. Orang le belakang duk perhati di gambar atas belakang. Kita di pun duk tengok ke gambar. Ini kalau dalam semaya kita makruh kita pakai baju yang bergambar. Adapun nak pakai kebiasaan ewak hijau politik bolehlah kita nak pakai. Tapi kalau di dalam semaya makruh. Yang sunat kita pakai baju dalam semaya yakni al-bagapa al-thawbul abyadu, ialah baju yang putih. Ini daripada sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah kita nak pakai baju yang putih, ini nah hak yang comel sekali. Lepas tu dalam semaya kita nak pakai baju yang bergora, yang berkorang, yang bergambar. Gambar sama ada gambar binatang, sama ada gambar orang, sama ada gambar-gambar yang lain. Maka ini tak comel. Sebab itulah ketika orang mati tu, orang tua-tua suruh katuk habis gambar-gambar tu ibu bapa. Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang disayangi, gambar-gambar dalam umur tak comel. Hak tu duk jadi khilaf ulama. Kalau gambar tu banyak sangat, malaikat rahmat tu tak masuk. Tu duk khilaf masalah gambar. Gambar nak? Gambar pesing bukan bertokok. Kalau gambar pesing tokok kita boleh rupan tu. Rupan kan? Rupa singa, seka. Buat dengan kayu tak depan rumah kita ataupun tak dalam rumah kita, tepi kisi rakyat kita. Gambar singa setokok, buat dengan seming ataupun buat dengan kayu, seolah-olah kalau kita tiup roh masuk dalam gambar ni, ia akan menyawa, ia akan bergerak. Maka gambar hak pesening, hak ning ittifaqul ulama, ittifaqnya ulama, bersuara ulama, bersatu sepakat ulama, kata gambar macam ni haramun. Fahuwa haramun, haram. Lagi pula malaikat rahmat tak masuk sama sekali dalam rumah yang ada bergambar. Gambar mana? Yakni gambar yang bertokok. Kalau rupa binatang singa pun singa tokok pun moh sia-sia. Moh sia ada gambar singa seka. Gambar kalau moh Cina umurlah naga seka. Seolah kalau kita beruh masalah, ya hidup. Ini dalam Islam kita haram, dan hak ni ittifaq dan sepakat ulama tu hak ni haram dan malaikat tak masuk dalam rumah kita. Ada pun gambar yang pesen bergambar, gambar kita pukul lah telefon, lepas tu kita pergi basuh, lepas tu kita duk tepek lah hang rakyat kita, gambar kita terima syahadah, terima dah pakaian ni pakaian ibadat, pakaian apa panggil wud kita tu. Dah daripada syahadah kita, perkayaan ni jabat kita saat ni tu, daripada syahadah kita terima daripada daripada orang besar-besar masalah, daripada raja masalah, rasa nak tepek rasa nak tebuh apa dalam alam bangga mata di dalam kisi rakyat kita, dalam bilik rakyat kita. Hak ni duk khilaf ulama. Kata setengah ulama tu boleh, kata setengah ulama tu tak boleh. Tapi yang nak comel maka tak usah bergambar banyak sangat. Sebab tu orang lah ni mau nak bersesa lagi, wahai duk bergambar di dalam telefon, duk hantar dalam Facebook point ni. Jaga anak-anak muda. Hak jatuh pun sama, hak tino pun sama. Gambar kita cukup seka tu, orang nak ambil wak kenak tu mudah sekali. Ni bapa you nak pesan kepada saudara-saudari dan kita bimbang-bimbang kepada adik-adik kita semua. Saat ni ada hak mari, ada hak telefon, ada hak sakit, setengah tu sakit lah perut, pedih lah perut, tak ada hingga. Belah pedih, lepas tu tak tahu nak buat ngana. Bomo belah 2 kali pedih. Setengah tu saat ni tu nak tidur tak boleh. Setengah tak ada setengah daripada para puan tu berdarah duk mari semua siapa apanya tahu. Tua baru 7-8 Ini amo nak pesan kepada ibu dan bapa semua saudara-saudari, dengan dah sini minta royak pada anak-anak cucu kita, gambar tu. Masalah gambar kita dok tubik lepas Facebook lepas ni dengan keluarga, dengan bini, dengan anak. Kalau orang nak kenak kita, mudah sangat. Kalau gambar hak cukup seka mik pala suk kaki, mudah orang nak kenak kita ibu bapa. Mudah sangat-sangat orang nak kenak kita. Tu. Lepas tu mau nak pesan gambar tu, gambar kita tu boleh-bolehnya tak sehrok tubik sangat. Kalau gambar dia, kalau orang kena kita tak apa. Kalau orang hasad kita, deki kita, gambar hak cukup seka dia mau misalnya kita duduk bini kita, isteri kita, anak kita 3 orang, habis tubiklah gambar, tubik Facebook. Orang tak kena mik gambar kita. Maka rugi kepada orang hak tak kenal, pasal bomo-bomo pesing hak, pesing mengarut tu. Ambil gambar kita gulung-gulung, dia buat dengan satu rupa, ataupun buat dengan keli ke ikut.
Ni nak jaga ni. Amo nak pesan kepada ibu-ibu dan bapa saudara-saudari semua ni, harap jaga gambar-gambar. Bukan amo duk deki ke apa dah. Amo nyanyo ke adik-adik, nyanyo kepada budak-budak dan nyanyo kepada ahli-ahli kita, nyanyo dok kena nyakit lah ni dok mai jumpa ngamo. Amo nak pesan sinilah kepada saudara-saudari, kepada adik-adik dan abai-abai semua, kalau boleh jagalah gambar kita, jangan dok tubik sangat kita dengan bini kita dengan anak kita. Kalau orang tak kena ambil gambar kita, dia buat dengan ikan keli, dia mau pocok di pala ikan keli kali dengan gambar itu, nantilah kita sakit pala sampai mati. Kalau benda tu ukar tak leh, kita sakit dengan izin Allah Ta'ala, kita sakit semua-semua di kepala kita, menyocok semua di tubuh kita, kalau kita ukar benda tu tak kena. Ni nak pesan ni, niat ni sebagai an-nasihah, yakni kanak baik daripada saya. Nah, saya harap kepada saudara-saudari, ibu-ibu bapa yang dirahmati, minta harap jagalah kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita semua. Nah, minta jaga benda-benda ni, kerana benda ni lah duk jadi haru, dan benda ni lah duk jadi penyakit. Benda ni lah dia mau duk miwak kenak semua, mau duk kecek sepopak anamai itulah, masa nak tauk-tauk, masa nak lepa-lepa, tak ada kamu jadi molek. Hak ni lah penyakit macam-macam yang mari di dalam keluarga-keluarga kita ibu bapa. Nah, gitulah. Dia mau teluk tu kata samrak haidek lin haram maikah cin tu kata mi. Dia mau kata tu kata ni hare kata hare. Kalau kita tak le rumah tu kata hak daripada buai tu, ataupun tu kata budak tina. Dia mau tanya haram main bah haram mai kah cin tu kata tami. Tu kata tami. Tami ke dami? Tami deh. Tu kata buai ko. Ni mau nak jawab. Hak ni masalah istisna nah, ibu bapa dan saudara-saudari dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah tu kata kalau budak-budak tino dan budak-budak jatuh, golek ke budak tino lah wahai tu kata. Nah, tu kata mi ni, hak buai ko ataupun anak-anak kucing ko masa tu kata. Maka ini tak haram. Syarak ma'ah dan hukum fiqh ma'ah kepada ibu saat ni tu nak wi kepada anak terikat di dalam rumah, nak wi suka duduk dalam rumah, tak jadi kesik, tak jadi risau dalam rumah, maka harus bagi ayah dan ibu beli tu kata ataupun anak ke wi kepada anak tino untuk duk main dengan anak ke, tak saya wi tubik di dalam rumah, nak wi sedap duduk dalam rumah, maka ini diperharuhkan oleh syarak dan diperharuhkan oleh ulama-ulama Islam boleh kepadanya budak tino kita beli tu kata, budak jatuh pun sama, tapi golek ke wahai tu kata ni anak ke ni orang tino, maka kita beli anak ke daripada nak buai je duk dekat je sukalah ada buai je ramai, walaupun orang lain tak ada je bahasa ramai dengan buai tu kata sani, dengan anak ke tu kata ni, maka ini semua ulama-ulama Islam dan ulama fiqh kata harus untuk kita nak ikatkan hati dia kepada rumah, tak sewi dia tu puas. Nah, masalah tu kata tu boleh, tak ada masalah. Nah, daripada Sumayyah, nah itu tak ada masalah dah. Tu kata dan anak ke kita belikan anak ke nah buai ataupun anak ke daripada kucing, maka kita wilah kepada anak kita supaya nak wia terikat dengan kita, nak wia ramai duduk dalam rumah, maka ni tak jadi masalah. Nah, boleh, nah boleh. Alhamdulillah. Nah, ya tak boleh nah. Dia katanya apa ni? Hei, pelak Saleh dia katanya oklum khoi ayawa kanna nam lamat tokmai lamat tokmai lamat sahmai. Pelak kisah laya ni ibu apa ni, Allahu Akbar. Nah, dia kata masalah tubik angin bukan tubik kok dubo, bukan tubik kok bunga. Tiba-tiba angin tubik kok dak pe. Kalau orang jatuh tubik kok zakar. Kalau orang tino tubik kok farak. Jadi dia kata masalah ni jatuh ke dah asmaya dia. Ketuk tu nah bukan ketuk kok pungung. Dah. Jadi ketuk kok dak pe. Deh. Jadi ketuk kok dak pe. Adakah ketika ni jatuh asmaya dia? Makna kata dia kata makna katanya hak asalnya jatuh asmaya orang panggil keluar daripada dua jalan. Sama ada keluar daripada zakat, sama ada keluar daripada dubur. Masalah keluar daripada zakat ialah daripada air kecing. Maka keluar daripada farak pun daripada air kecing. Ketuk tak tu baik kau zakat.
Dah. Lepas tu ketuk ya tubik kok punggung. Lepas tu dia mau tanya sini, gi tubik ketuk weh. Tubik ketuk kok zakat, puh tubik weh. Harak tubik. Maka lagu ni jatuh ke tak jatuh asmaya. Maka amo nak jawab an-nadiru wujuduhul kal ma'dum. Nadir ni mana ni? Rolik ke? Nah, tubik ke depan kita zakan, tulik ke tubik air kecing. Tapi dia mau ni dak gitu tubik toko batu. Jawab kata batal ke dak asmaya. Golek ke tubik air kecing tapi nya tubik toko batu. Misal orang jadi karang, kecing terang pom 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 pom. Tak tubik air kecing, gitu tubik toko batu. Ha siapa ni? Duk-duk tak ada tubik ketuk. Nah, kok punggung, gitu tubik ketuk kok zakat. Tubik ketuk kok farah. Jatuh dak asmaya. Jawab kata jatuh. Karena gini, kenapa? Ulama tak an-nadiru masalah kedah an-nadiru wujuduhul kal ma'dum, yakni perkara yang nadir, perkara yang pelik ada dia supaya tak ada. Maka asmaya jatuh dak tika ni? Jawab kata jatuh. Nah, lepas tu semaya ya kena semaya semula semaya dia tu tak sah kerana gitu tubik ketuk ke belah depan zakat dia ataupun farak supaya orang tubik toko batu. Kita tengoklah kitab fiqh, maka masalah orang ni asal kecing-kecing tu tubik air, tapi tika ni kacau tubik batu pom, maka batal dak asmaya. Jawab kata batal. Kerana perkara ni berlaku saat ni tu nadirun. Jadi an-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Nah, so lagi babon palaya fan เห็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่มีคำว่าอัลลอฮ์อยู่ตรงกลางและมีผู้หญิงนั้นดุอาอยู่ด้านข้างแล้วก็มีกะลิมะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์jadi dia tanya bini dia ada bermimpi, maka bermimpi nampak bulan saat itu yang sangat besar ada di hadapan dia. Deh. Lepas pada tu di tengah bulan saat ni, di tongklan bagi duang can tu ada tulis Allah. Ada Allah situ. Kama di orang panggil duduk di tengah-tengah bulan saat ni tulis Allah. Lepas pada tu mi puying, nah ada gatina mi puying. Apa? Nan puyin saat itu ya telah mi puyin nang doa ada orang tina do nyata dok berdoa di bulan saat ni dan kang tepi dia lah patulau qami kalimah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Maka mimpi dia ni alhamdulillah. Kalau orang ngaji mana ayat tu kalau mimpi bulan ni orang ni nak aling lah. Kecek mudah-mudah kalau mimpi bulan ya alim orang ni. Kalau mimpi matahari alim besarlah orang ni. Lepas tu kalau orang kebiasa orang kampung Ramadan ni kalau pergi mimpi duan can ni mau ni nego ke gapo mau tak tahu ni. Tulis sendiri ni. Daripada ada sadanas. Sadanas daring. Nah, hak tu tak tahulah demo ni nego gapo ataupun kerja gapo mau tak tahu metabak demo, tapi orang mimpi macam ni alhamdulillah boleh katanya orang ni nak jadi lebih. Satu hari Tuhan akad derajat dia dan Allah Ta'ala nak bagi kelebihan dan kemuliaan kepadanya sebab dalam Allah ataupun dalam bulan saat ni ia ada Allah. Supaya juga di tengah hati kita ni kalau waktu tubik hati kita di dalam tu ia tulis la ilaha illallah. Maka ini orang panggil mimpi yang terbaik bagi seorang. Maka dia kena perhati dengan mimpi dia. InsyaAllah Tuhan akan nak akad derajat. Sebab bulan ni satu perkara yang baik. Satu perkara apabila kita tengok ia tenangkan hati. Bila kita tengok bulan penuh nama ia tenangkan hati. Bermakna kita satu hari nak kau tenang, kau menekat, kau berjaya. Gitulah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mau tak saya panjang dah. InsyaAllah mau kasih semula soalan-soalan. Kalau mau tak ada nak jawab malam ni, insya-Allah kita akan bersama malam esok pula kerana masa jauh malam dah. Dengan katanya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.